Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik dan keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita selepas 3 bulan terhenti disebabkan wabak COVID-19 ini. Tapi dalam tempoh 3 bulan itu juga tidak bermakna kita menyepi. Kita masih lagi kami di sini masih lagi memberi latihan dan juga nota dan sebagainya untuk mengisi masa anak-anak pelajar ketika musim PKP ini. Maka tanpa melengahkan masa, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita untuk sirah tahun 2. Pelajaran yang ketiga, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita pergi kepada unit yang kelima, iaitu kelahiran Al-Amin, muka surat 27. Maka sebelum tu anak-anak pelajar boleh bawa keluarkan buku sirah tahun 2 yang warna purple ini dan buka muka surat 27. InsyaAllah saya akan ceritakan secara ringkas. Diharapkan anak-anak pelajar fahamlah, kerana saya pun rasa lain juga mengajar melalui rakaman video anak-anak pelajar tak ada kat depan ni. Saya tak dapat nak tanya faham ke tidak, dan juga saya tak dapat nak uji melalui bagi soalan secara direct dan sebagainya. Okey, insya-Allah untuk gelaran Al-Amin ini surat 27. Okey, apa yang diceritakan di dalam ini adalah Nabi berakhlak mulia, Nabi tidak pernah berbohong dan berdusta, Nabi berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapan. Baginda seorang yang pengasih dan penyayang. Baginda bercakap benar, jujur, rajin dan amanah dalam semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Okey. Seperti mana yang kita tahu, baginda Rasulullah SAW ini memang seorang manusia yang disebutkan oleh Allah SWT yang perfect. Yang mana kita tahu dia memang berakhlak mulia, jujur dan sebagainya, itu adalah sifat dia. Maka apa yang kita perlu tahu tentang Nabi Muhammad ini, yang pertama sekali, dia memang berakhlak mulia dan juga dia tidak pernah berbohong. Okey, itu adalah sifat dia. Yang selain itu pula adalah Nabi Muhammad ini seorang yang berlemah lembut dalam pergaulan dan juga percakapan. Okey, Nabi Muhammad ini tidak pernah bercakap kasar walaupun dengan dan sebagainya. Okey, itu adalah sifat dia. Okey, baginda seorang yang pengasih dan juga penyayang. Dan baginda ini juga memang dia tidak pernah, macam mana yang saya kata tadi, dia tidak pernah berbohong. Maka cukuplah dengan yang mana yang kita tahu sifat Nabi ini, iaitu sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah. Okey, di sini dah dapat kita gambarkan bagaimana yang dikatakan Nabi itu berakhlak yang mulia. Okey, yang seterusnya, terhadap Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap sesiapa sahaja. Nabi Muhammad SAW benci dan tidak pernah menyembah berhala. Baginda juga tidak pernah minum arak dan tidak berjudi. Okey. Nabi Muhammad ini seperti mana yang kita tahu tadi, dia memang tidak pernah bercakap kasar dan juga mengeluarkan kata-kata yang kesat. Okey, yang seterusnya, Nabi Muhammad ini walaupun pada ketika itu dikelilingi oleh masyarakat Arab Jahiliyah, yang mana memang yang kita tahu dia menyembah berhala, namun Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, sama sekali tidak menyembah berhala, bahkan cukup benci untuk menyembah berhala. Maka yang seterusnya, tradisi ataupun amalan orang Arab Jahiliyah pada ketika itu, selain daripada menyembah berhala, mereka suka minum minuman keras, iaitu arak. Namun baginda Rasulullah SAW sama sekali tidak mengikutinya. Selain daripada minum arak dan juga berjudi, judi pun Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti, walaupun dia dikelilingi oleh masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Okey. Dan lagi pun jelas dalam Al-Quran dan dalil Al-Khamri wal Maisir itu pun dah jelas mengatakan di mana haram kedua-duanya. Okey. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW sangat cerdas akalnya, kuat semangatnya dan berfikiran positif. Dengan segala sifat yang dimiliki oleh baginda, orang Arab Mekah telah menggelar baginda Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Baginda amat amanah dan jujur dalam segala urusan. Okey, Nabi Muhammad ini
dia seorang yang cerdas akalnya, yang bermaksud orang yang cerdik lah, cerdik pandai lah maksudnya. Dan juga sentiasa kuat ingatannya, kuat semangatnya, dan juga berfikiran positif. Baginda walaupun dilanda masalah apa sekalipun, beliau sentiasa berfikiran positif dan yakin yang Allah akan membantu menyelesaikan segala masalahnya. Dan disebabkan sifat-sifat inilah Nabi Muhammad diberikan gelaran oleh orang Arab Mekah dengan gelaran Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Disebabkan apa? Baginda ni sangatlah amanah dan jujur dalam segala urusan. Baginda seorang pengembala kambing, baginda juga seorang peniaga. Namun baginda sangatlah jujur dan juga amanah. Maka pada ketika itu memang tradisi masyarakat Arab menipu dalam jual beli, menipu dalam timbangan dan sebagainya. Maka walaupun Nabi Muhammad dikelilingi oleh masyarakat Arab yang berperangai begitu, namun Nabi Muhammad tak ikut. Bila Nabi Muhammad tak ikut, Nabi Muhammad juga seorang lelaki berbangsa Arab, seorang orang Arab Mekah juga. Maka orang Arab pada ketika itu memberikan gelaran Al-Amin. Apa itu maksud gelaran Al-Amin? Itu orang yang dipercayai kerana sifat baginda ini tadi yang jujur dan juga yang jujur dalam segala urusan. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW sentiasa mendoakan kebaikan dan mengharapkan petunjuk Allah walaupun terhadap musuh baginda. Nabi Muhammad walaupun dia dalam keadaan susah, dia sentiasa percaya yang Allah itu membantunya. Dan juga Nabi Muhammad ini dia tetap mendoakan musuh dia untuk mendapat hidayah, walaupun musuh itu menentang dia habis-habisan seperti bapa saudara dia Abu Jahal dan sebagainya. Namun dia tetap mendoakan kebaikan supaya menerima hidayah Allah SWT untuk kembali ke jalan yang benar. Maka kalau kita rasanya, kalau orang tu memang buat jahat pada kita, rasanya susah kita nak mendoakan dia, betul tak? Tapi kita ambillah contoh Nabi Muhammad ini. Walaupun orang tu melakukan kejahatan kepada kita, namun kita doalah kepada dia yang baik-baik, insya-Allah Allah akan tunaikan dan memberi hidayah, petunjuk kepada insan tersebut. Kita tengok muka surat 28, muka surat yang terakhir. Baginda sentiasa menyambung silaturahim dan suka memberi salam kepada umatnya. Baginda juga sering melayan tetamu dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut. Baginda tidak pernah marah, akan memberi nasihat kepada sesiapa sahaja. Maka sifat Rasulullah ni dia sentiasa menyambung silaturahim. Maksudnya menyambung silaturahim ni dia suka berkawan. Menyambung silaturahim ni maksudnya tidak suka berpecah belah dan sebagainya. Dan juga baginda ini suka memberi salam kepada umatnya. Maka kita ikutlah sunnah baginda ni. Walaupun memberi salam itu sunat, menjawabnya adalah wajib, namun kita belum berlomba dengan individu lain untuk kita bagi salam dulu. Maksudnya kita menang, kita bagi salam dulu, kita menang, dan insya-Allah orang tu akan jawab dan kedua-duanya memperoleh pahala. Baginda juga sering melayan tetamunya dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut. Setiap kali baginda melayani tetamu, baginda sentiasa melayan tetamunya dalam keadaan baik, bercakap dengan baik dan juga lemah lembut, dan sama sekali tidak pernah marah jika individu tersebut yang berurusan dengan baginda pada ketika itu mungkin terkasar bahasa dan sebagainya, tidak marah. Bahkan baginda Rasulullah SAW memberi nasihat. Itu adalah perkara yang kita kena contohi. Maka insya-Allah cukuplah sampai di sini dulu. Kita berhenti sampai unit 5. InsyaAllah akan datang kita sambung pada unit yang ke-6. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan sebagainya, kerana secara jujurnya saya pun buat kali pertama mengajar di atas talian seperti ini. Maka memang terasa lain, dan maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Maka jika perlu ditegur, maka tegurlah. Dan sebarang permasalahan boleh PM saya. Itu seperti mana kita ada grup parents untuk student tahun 2 ni. Maka boleh ajukan apa yang tidak faham, apa yang permasalahan tadi. Dan insya-Allah untuk latihan akan saya susulkan kemudian di dalam grup tersebut. Sebelum saya undur diri, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.